Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Video kali ini kita akan bincangkan tentang satu lagi jenis equation, iaitu homogeneous equation. Dalam teaching video sebelum ini kita telah pun membincangkan mengenai separable equation, di mana secara umum dia kalau kita sebut separable equation kita boleh pisahkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang mempunyai y dan juga mempunyai x. And selepas itu kita boleh proses dia adalah kita akan integratekan kedua-dua bahagian tersebut. Baik, apabila kita membincangkan tentang homogeneous equation, dia sebenarnya ada berkait rapat dengan separable equation. Okey, ada berkait rapat dengan separable equation in terms of process. Okey, nanti kita akan lihatlah di mana sebenarnya separable equation itu kita akan gunakan. Baik, tapi sebelum itu kita kena kenal pasti terlebih dahulu bentuk bila kita nak guna homogeneous equation ini. Okey, yang paling penting adalah apabila kita hendak mengenal pasti satu-satu differential equation yang diberi itu adalah homogeneous equation. Andai katalah kita cuba melaksanakan separable, kita nak tahu betul ke dia adalah separable equation. Jadi normally kita akan cuba asingkan yang y dengan x kan, tapi kita tidak akan dapat melakukannya. Jadi oleh sebab itu kita dah tahu dah first point adalah dia adalah bukan separable. Then we try to attempt yang kedua, iaitu dia mungkin adalah homogeneous equation. So jadi macam mana kita nak tahu dia adalah homogeneous equation? Cara dia adalah begini, ya. Jika dia adalah suatu homogeneous equation jika kita dapat melaksanakan perkara ini yang dalam kotak ni, ya. Yang dalam kotak ni iaitu apabila kita beri pemasukan lambda, maksud dia f tu lambda x lambda y. Apabila kita cuba menyelesaikan proses ini yang sebelah kiri ini, kita akan dapati dengan cara simplification, cancellation dan sebagainya, kita akan dapat semula ODE yang asal. So kalau kita dapat tunjukkan macam tu, maka dia adalah homogeneous equation. So saya dah tulis kat sini, inilah cara hendak menentukan sama ada suatu equation itu adalah homogeneous. Kita masukkan lambda. Maksudnya kita diberi satu fungsi, satu f xy yang asal, iaitu differential equation tersebut. Kita masukkan dia, masukkan lambda kat sini, dua lambda pada x, ni lambda pada x dan lambda pada y, dan kita just buat sedikit pengiraan, dan akhirnya jawapan tu kita dapat tak DE yang asal tu. Kalau dapat, maka dia adalah homogeneous equation. Nanti kita bincang macam mana kita nak mendapatkan solution dia. Okey, now cuba kita pertimbangkan satu case yang ini, iaitu jika kita diberi suatu differential equation dy dx sama dengan y tolak x over y plus x. Kita dapat ini kan. So jadi kita akan dapati bahawa kalaulah kita cuba untuk buat separable, dia tak akan jadi. Tak akan jadi. So jadi in this case kita tahu okey, dia bukan separable. Kita ada 3 lagi equation yang mungkin akan boleh kita gunakan kan. So jadi kita kena cuba homogeneous pula. So ini adalah satu contoh differential equation yang homogeneous. So jadi untuk menentukan dia homogeneous atau tidak, seperti biasa kita akan berikan pemasukan lambda tu. Ini maksud dia lambda ni kita kena masukkan. Ini pada x, ini pada y. Kena masukkanlah. Jadi cara dia macam mana? Ini satu contoh saya terangkan. So sebagai contoh, soalannya adalah tentukan equation ini adalah homogeneous. Contoh tadilah. Jadi cuba kita perhatikan apa yang perlu kita buat. Okey, yang ini adalah the given differential equation. Nampak kan? Y tolak x, y plus x. Ini kan? Yang ini diberi. Now kita akan masukkan lambda tersebut. Ini lambda x, lambda y. Maksudnya kita akan darabkan pada x dan juga y. Nampak tak yang ni? Kita ada lambda y, tolak ni memang tolak lah. Lepas tu lambda x. Ini lambda y, lambda x. Yang ni
So, apabila kita telah masukkan lambda tersebut dan kita mulakan dengan proses yang mana-mana bahagian yang boleh kita simplify, kita akan buat. Ya, nampak macam mudah kan? So ini contoh mudah lah. Ada contoh yang agak mungkin agak memeningkan. Tapi tak apalah. Yang tu kita cerita kemudian. So yang ni kita akan simplifykan, and lastly kita akan dapat differential equation yang asal yang ini. So apabila kita beri pemasukan lambda dan akhirnya dia menghasilkan differential equation yang asal ini, maka dia adalah homogeneous equation. Boleh ya? So jadi dekat sini ada 3 contoh yang kita boleh cuba. Saya tak terangkan dia punya solution dia, tetapi saya berikan jawapan dia. Ini 3 contoh ya yang boleh kita cuba. A, B dan C, di mana apabila kita cuba identify sama ada dia adalah homogeneous atau tidak, kita akan dapati yang A dengan C adalah homogeneous tetapi B not homogeneous. Yang ni So maknanya A dengan C ni kalau kita cuba berikan pemasukan lambda, dia adalah homogeneous, tetapi yang B ini is not homogeneous. Okey. Jadi maknanya yang A dengan B ni A dengan C ni kita tahulah kita nak buat apa lepas ni kan. As long as kita dah kenal pasti dia adalah homogeneous equation, dan kita dah boleh start workout dengan proses yang seterusnya. Okey, yang ni mohon cuba ya. So saya dah bagi jawapan kat sini. Now we go to the next step, iaitu the solution of homogeneous equation. Okey, dekat sini yang paling penting sekali, proses ni bermula kat sini. Baik, so sekarang ni kita pertimbangkan satu contoh. Ya, contoh yang diberi inilah. Katakan kita ada yang ini, kita ada dy dx sama dengan xy over x squared plus y squared. So yang ini. Alright. Katakan yang ini adalah homogeneous equation. So proses dia kamu dah tahu kan? Kita berikan pemasukan lambda, simplify, dan kita dapat yang ni balik. Baik, now the process begins dengan penggantian. Ya. Okey, dia bermula dengan penggantian. Jadi cuba kita perhatikan penggantian itu, kita akan menggantikan y dengan vx ataupun y dengan xv macam ni. Ya, ini adalah kita akan menggantikan dulu tau. Kita gantikan y ni, segala yang ada y kita kena replacekan dia. Kena gantikan dengan xv, ya, ataupun vx. Jadi sekarang ni apabila kita gantikan di sebelah kanan iaitu y, sebenarnya di sebelah kiri ini pun kita perlu gantikan juga. Tetapi dia bertitik tolak daripada penggantian yang asal ini, iaitu daripada y sama dengan xv. Sebenarnya kalau kita buat macam ni kan, ini. So saya susun semula y sama dengan xv ataupun vx, maka dy dx, ya, kita nak dapatkan dia punya derivatif dia, dy dx, kita dapat v ini, v tambah x dv dx. Yang ini. Yang ni kan, ini kan kita pakai product rule aja kan. Jadi nampak tak? Kembangan daripada y sama dengan vx ini, kita akan dapat derivatif dia, iaitu dy dx ini sebagai v tambah x dv dx. Jadi yang saya bulatkan merah ini, iaitu dy dx ini, gantikan pula ke sebelah kiri. Yang ini, masukkan ke sini. So sebenarnya kita tak perlu hafal pun, tak perlu hafal. So as long as kita tahu kita nak penggantian apa, dan kita boleh work out dengan sebelah kiri ini. So ini adalah proses dia. Proses dia adalah kita perlu menggantikan apa? Menggantikan y dengan xv, dan ini sebelah kanan. Sebelah kiri pula kita akan gantikan dy dx itu dengan dia punya derivatif dia. Yang inilah. So macam mana dapat yang ini dah saya terangkan di sini. Okey ya. So proses yang pertama adalah ganti. Ya, ganti inilah. Ganti semua ni, dan lepas kita ganti, kita perlu susun semula. Okey, ini penting. Susun semula tu penting.
Sebab apa? Apabila kita okey, ini adalah proses dia. Ini proses pertama dia, iaitu nombor 1 ni ganti kan. So kita gantilah. Ganti. Yang kedua ini baru kita buat apa? Apply solution of separable equation. Nampak tak? Kan dalam awal teaching video ni saya dah bagi tahu kan, homogeneous equation ini dia ada berkait rapat dengan separable equation. So di mana dia bertemu tu? Dia bertemu dekat sini. Ya? Maksud dia somehow dalam proses kedua ini kita akan separatekan sebelah kiri satu variable, sebelah kanan satu lagi variable. Cuma sekarang ni kita akan lihat ya. So kita boleh lihat contoh nanti di mana saya denote kat sini susun variable kepada dua bahagian. Faham kot? Kan? That is the idea of separable kan. Lepas tu apa nak buat lepas tu? Integrate kedua-dua bahagian, kiri dan juga kanan. Dan pastikan jawapan dalam sebutan X dan Y. Lepas tu gantikan initial condition jika diberilah, ya, untuk mendapatkan nilai constant yang ada. So ini adalah proses separable yang kita dah tahu sebelum ini. Jadi benda yang baru, satu-satunya benda yang baru dalam homogeneous equation adalah nombor 1 ini, iaitu kita perlu gantikan Y, gantikan dy dx. Then kita apply separable equation. Okay. So itu adalah homogeneous. So tengok contoh kejap. Okay. Katakan kita beri contoh ini. Sama ke contoh dia? Sama kot. Ya, sama. Contoh yang itu juga. Cuba kita perhatikan. Okay, now. Ini adalah dia punya differential equation dia. Dan okay, ini diberi initial condition. Ya, diberi initial condition iaitu di mana X adalah kosong, Y dia adalah 2. Ini kita masukkan kemudian lah. Yang paling penting adalah kita kena gantikan Y, kena gantikan dy dx. Ya, kena gantikan. That is the process. Okey, nombor 1 ini. Ini kalau perlulah ya. Tunjukkan ia adalah persamaan homogeneous. So kalau nak tunjuk pun boleh, kalau tak tunjuk pun boleh. So normally untuk kita pastikan dia adalah homogeneous equation, kita kena tunjukkan lah. So di sini adalah cara dia ya. So yang ini saya rasa kita dah bincang sebelum ini, di mana kita hanya beri pemasukan lambda saja. Jadi kalau kamu cek kat sini, kita akan dapat balik persamaan yang asal. Okey. Yang itu kamu boleh lihat. Now yang nombor 2 adalah kita nak mencari solution dia. Proses pertama adalah ganti. Ya, substitute lah. Ya, kita gantikan apa? Gantikan benda yang saya terangkan tadi. Gantikan Y dengan Y sama dengan XV dan juga gantikan dy dx dengan dia punya yang setaranya lah. Yang ini. Gantikan. Okey, lepas kita ganti, kita tahu once kita ganti sahaja, kita akan asingkan kepada dua bahagian, sebab kita akan apply separable equation tahu lepas ni. Jadi kita lihat sedikit proses penggantian tu. Kita pun ganti macam ni ya. Ini the first line here kita akan ganti. Nampak tak Y dah tak ada kan? Y dah tak ada kan? Yang ada X dengan V kan, tu tak? Ini. So saya susun semula ini, simplifykan mana-mana yang patut. Akhirnya saya dapat sebelah kiri remain as it is. Sebelah kanan saya dapat V per 1 tambah V kuasa 2. Okey, sekarang ni ada berapa variable? Ada 2 variable kan? Ada X dengan V, betul tak? Now, tugas kita adalah asingkan kedua-dua variable tersebut. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, boleh nak? Jadi, apabila kita asingkan, kita dapat yang ini. Ni, kamu susun lah ya. Susun. So, lepas kita asingkan, kita akan dapat okey, kamu susun semula dan kita akan dapat bentuk yang ini. Ini selepas kita asingkan kepada 2 so, nampak tak sebelah kiri ini semua dah tinggal variable V. Ya. Yang belah kanan ini variable X. Okey. So, jadi start from here. Kita akan teruskan proses separable tersebut di mana kita akan buat integration for both
side. So macam tu. So jadi bila sampai sini, dia bergantunglah kepada kemahiran masing-masing. So jangan lupalah beberapa konsep asas kamiran, macam ini lawn dan sebagainya kan. Yang ni jangan lupalah ya. So ini kena buat satu persatu. Dan sampai sini, okey, perhatikan kat sini. Sampai sini, yang ini, sampai sini, kita sebenarnya dah boleh, kan kita ada pemala K, betul tak? Yeah? So, in order to obtain the K value here, kita boleh, cara lain adalah kita boleh substitute the initial condition. Kan tadi ada syarat initial condition kan? X kosong, Y, no, mana tadi? X kosong, yang ini. X kosong, Y2 kan? So, kita guna ini untuk dapatkan nilai K tersebut. Ni yang ini pun boleh juga. Yang penting kita nak dapatkan nilai K tu. Ni, nak dapatkan nilai K ni. Tetapi, once kita dapat nilai K kat sini, kita kena lihat juga. Kita jangan biarkan jawapan, biarkan terus kita salin balik semua ini, lepas tu dapat nilai K kan. Itu tak cantik. Sebab, yang pertama sekali, kalau yang dia boleh simplify, kita perlu simplifykan dia. Cuba tengok sini. Kita ada lawn kan, kita ada lawn belah sini. So somehow dia boleh simplify kan, maka kita kena buat. Kena buatlah sedikit pengiraan. Dan jangan lupa last kali, kita tak nak dalam sebutan V ya. V ni kita tak nak ya. Kita nak dalam bentuk sebutan X dengan Y. So X ini dah okey, V ni ganti semula. Ganti semula untuk dapatkan Y. Macam ni lah. Sebab tu saya tulis macam ni. Nampak ni? Kan kita dah guna penggantian tadi, Y sama dengan Vx kan. So V sama dengan Y per X. So gantikan Y per X ni ke dalam V. Baik, sekarang ni apa yang saya tunjukkan dekat sini adalah salah satu daripada cara untuk menyelesaikannya. Tapi terpulang kepada pelajar untuk membuat kaedah yang macam mana. As long as jawapan tu is 1, adalah tiada lagi variable V, yang ada adalah X dan Y. Lepas tu yang nombor 2 is kita boleh terima jawapan yang paling ringkas yang boleh kita buat. Jika kita tinggalkan dalam bentuk yang atas ini, okey, contohlah kalau kita dapat nilai K ni 10 kan. So kita dapat K ni 10, lepas tu yang ini kita gantikan V ni sama dengan Y per X, lepas tu ini pula gantikan Y per X kuasa 2, biarkan macam tu. So saya rasa itu tak cantik. Sebab it seems that benda ni masih boleh lagi diperkemaskan. So we need that criteria. Jadi kalau kamu buat betul-betul solution dia, cuba perhatikan apa yang kita dapat kat sini. Nampak tak? Kalau saya buat betul-betul, saya kumpulkan lawn, nampak saya kumpulkan lawn, saya play around dengan lawn properties, lepas tu pindah sana, pindah sini, lepas tu dapat exponent, nampak tak? Yang ini kan pindah exponent. So saya gantikan ini A, ini A kan, A dan sebagainya. Saya masukkan initial condition. Saya buat pelan-pelan. Dan cuba kamu perhatikan, last kali saya gantikan semula A ni, this is the particular solution. Nampak tak how simple it is? Kan? So maksud dia dalam kes-kes yang tertentu, the simplification is needed. So perlulah buat macam tu. Janganlah biarkan jawapan dalam bentuk yang cukup panjang macam tu. Itu mungkin kita akan, maknanya kalau boleh kita simplifykan, kena buat itu saja. Okay guys, so itu adalah homogeneous equation. Saya dah bincangkan tadi. First thing, homogeneous equation kena ada cara dia untuk menentukan dia adalah homogeneous equation by using pemasukan bagi lambda. Yang kedua, dia ada similarity sikit dari segi proses dia, macam mana nak dapatkan solution of the homogeneous equation, dan dia ada dia ada separable kat situ. Tetapi sebelum kita nak apply separable, kita kena buat penggantian. So jangan lupa yang itu ya. Lepas tu yang jawapan last kali, just make it simple, yang make it simple as possible, dan jawapan mesti dalam bentuk X dan Y. Okay guys, so thanks for watching. Hope you enjoy the video. Kita akan jumpa pada video yang akan datang.